Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Hanif Sean dan kita sedang menonton Teroka di Didik TV KPM ya. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda semua kerana Sabtu pagi ni semuanya bangun pagi bersama-sama kita ingin mencari ilmu iaitu sangat penting. Tahniah kepada semua murid-murid di rumah. Baiklah, saya ingin juga mengingatkan anda bersama saya sendiri, kita sama-sama masih berjuang menentang COVID-19 dan macam mana kita nak menjalankan tanggungjawab kita. 3 cara yang mudah. Yang pertama, pastikan anda memakai pelitup muka yang tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Nombor 2, amalkan penjarakan sosial kalau keluar rumah. Dari diri adik-adik tu dengan orang yang seterusnya sekurang-kurangnya 1 meter. Yang ketiga, paling senang, kebersihan diri tu sangat penting ya, dan asasnya kita basuh tangan dengan air dan sabun secukupnya. Kalau tak ada, jangan risau, kita guna gel pembasmi kuman. Baiklah, tadi kan dekat awal tadi tengok abang tengah gosok pembaris kan dengan kain tu kan. Agaknya apa yang kita nak buat hari ini ya? Untuk mata pelajaran fizik yang kita akan terokai bersama-sama hari ini, saya ingin menjemput kita punya tenaga pengajar iaitu Cikgu Nur Izian Saleh dari SMK Teluk Panima Garang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu boleh perkenalkan diri sendiri dengan murid-murid di rumah? Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang menonton Didik TV. Nama Cikgu Nur Izian binti Saleh. Boleh panggil Cikgu Izian. Saya berkhidmat di SMK Teluk Panima Garang, Kuala Langat, Selangor. Saya juga merupakan guru tuition online percuma Akademi YouTuber Ayu. Oh, menarik betul Cikgu. Dan Cikgu, tentunya bukan kita berdua sahaja di studio hari ini. Kita ditemani oleh murid-murid dalam talian juga. Assalamualaikum adik-adik. Cuba lambai sikit. Ya, itu dia. Kita ada 6 orang. So, abang akan sebut nama murid-murid semua satu persatu dan sila perkenalkan diri. Kita bermula dengan Muhammad Mifzal. Nama saya Muhammad Mifzal Hafiz Beruzlan. Boleh panggil saya Mifzal. Terima kasih Mifzal. Seterusnya kita ada Intan Nazura Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu dan Abah Hanif. Nama saya Intan Nazura Hakim binti Muhammad Zakiruddin. Boleh panggil saya Intan. Baiklah, terima kasih Intan. Kita ada juga Fatin Hanani. Assalamualaikum Abah Hanif dan Cikgu Izin. Nama saya Fatin Hanani. Boleh panggil Nani. Terima kasih Nani. Kita ada juga Yasmin Hanani. Assalamualaikum Cikgu dan Abang Hanif. Nama saya Yasmin Nani binti Anwar. Boleh panggil saya Yasmin. Yasmin ya. Dan seterusnya kita ada Mivendra. Selamat sejahtera Cikgu dan Abang Hanif. Saya Mivendra, anak lelaki terus Lubang. Boleh panggil saya Mivendra. Mivendra, terima kasih. Dan tentu yang terakhir ialah Gan Xiawen. Selamat sejahtera Cikgu dan Abang Hanif. Nama saya Gan Xiawen. Boleh panggil saya Gan. Baiklah, terima kasih adik-adik semua dari sekolah yang sama dengan Cikgu iaitu betul. SMK Teluk Panima Garang. Dan tentunya murid-murid dalam talian juga kita sentiasa ingin mematuhi SOP, betul tak? Dengan itu Cikgu, saya ingin menjemput Cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu. Baik. Boleh Cikgu? Tekan saja. Tekan saja, bagus. Saya pun tekan ya. Dan pastikan kalau dah kita sanitasi tangan guna jam basmi kuman, kita sapu rata dekat tangan sehingga ke pergelangan tangan ya. Itu sangat penting. Baiklah Cikgu, hari ini kita akan bersama-sama terokai mata pelajaran fizik. Ya, betul. Ya Cikgu. Dan dari awal tadi Cikgu dah tengok saya bermain rambut sikit dengan anak patung tu. Cikgu, kongsikan apa yang kita akan terokai bersama-sama. Okey, daripada gimmick yang Hanif nak buat tadi, Hanif gosok pembaris plastik kan? Betul. Dia menggunakan kain bulu. Dan bila Hanif dekatkan pada rambut palsu tu, dia tertarik. Betul Cikgu. Jadi hari ini kita nak meneroka tentang kewujudan medan elektrik. Okey, objektif penerokaan kita pada hari ini, yang pertama, kita boleh menerangkan maksud medan elektrik. Yang kedua, kita boleh memerihalkan kekuatan medan elektrik. Dan yang ketiga, kita boleh menerangkan kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik.
Baik cikgu, saya rasa itu sangat menarik. Saya rasa pelbagai aktiviti yang kita akan terokai yang mengenai medan elektrik hari ini, dan saya juga tertanya-tanya kenapa rambut tersebut masih tertarik ke pembaris tu jika kita panaskan tadi. Itu saya rasa mesti cikgu akan jawab kejap lagi Ya, kita ada aktiviti dengan pelajar. Kita akan ada aktiviti dengan pelajar Dan juga ingin saya mengingatkan kepada anda semua di rumah, ini adalah bulan kebangsaan, bulan kebanggaan kita. Kita sebagai rakyat Malaysia kita harus sentiasa bersemangat patriotik kepada negara kita. Kita cinta negara kita. Kalau kita cinta diri sendiri kita cinta keluarga dan juga jiran-jiran kita di Malaysia. Yang penting, yang terbaik dekat Malaysia ni kerana kita hidup dengan kepelbagaian dan perpaduan. Kalau ada jalur gemilang, cikgu pada jalur gemilang, kita kibarkan jalur gemilang. Itu sangat penting. Baiklah, tentunya kita semua ingin teruskan penerokaan kita mengenai fizik, iaitu medan elektrik yang kita akan tengok hari ini. Pastikan jangan ke mana-mana. Kejap lagi kita akan kembali di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Hanif Sean di Teroka Didik TV KPM. Tengok saya masih menggosok belon. Saya bukan mengilap belon ni tau, bukan, tapi tengah menggosok sebab ini ada kena mengena dengan apa yang kita akan terokai bersama-sama, iaitu mata pelajaran fizik mengenai medan elektrik. Kita ada tenaga pengajar bersama kita, iaitu Cikgu Nur Izian Saleh dari SMK Teluk Panglima Garang. Cikgu, ni apa lagi yang saya buat ni cikgu? Kita tengah menggosok-gosok belon ni cikgu, macam dengannya rambut tadi. Kita nak buat aktiviti lagi sebenarnya ni. Boleh cikgu? Boleh. Kat depan ni kita ada pembaris plastik, ada penyedut minuman dan juga cebisan kertas. Boleh tak saya nak minta tolong Hanif untuk gosokkan pembaris plastik? Boleh cikgu. Kita gosok seperti awal tadi ke? Kemudian dekatkan pada cebisan kertas. Dekatkan cebisan kertas Apa yang akan berlaku ni cikgu? Kita cuba. Okey, kita tengok apa jadi. Baik. Dekatkan, lekat kita. Tu cikgu. Tertarik. Tu tertarik. Cikgu terbang yang warna merah tu sekali. Ya, tertarik lah. Lekat betul. Untuk membuktikan tidak ada apa-apa bahan pelekat cikgu Betul. Cikgu, kenapakah itu berlaku cikgu? Itu nanti kita tunggu pelajar dulu. Okey. Lagi satu boleh Hanif cuba pakai penyedut minuman. Penyedut minuman pula. Baiklah. Cari yang sama. Menarik cikgu, tiba-tiba kertas tu terbang Baik, kita cuba lagi Penyedut minuman pula, kita gosok-gosok dulu. Baik. Okey, saya akan dekatkan ke cebisan kertas. Menarik cikgu. Wow, okey. Cikgu, terangkan cikgu. Mungkin seperti cikgu katakan, murid-murid dalam talian nak akan kongsi dengan kita. Dia nak buat aktiviti juga sebenarnya ni. Okey, silakan. Kita minta pelajar kita yang di Google Meet untuk buat aktiviti ni juga. Murid-murid di rumah dalam talian, aktiviti apa yang telah dilakukan tu? Boleh keluarkan barang yang anda ada. Okey, kita ada belon, kita ada sikat, kita ada pembaris plastik. Okey, langkah seterusnya, cikgu nak anda semua gosokkan sama ada di rambut atau di awak tangan, lengan ni, atau juga di kain bulu Okey, kemudian cuba dekatkan pada cebisan kertas. Menarik. Kita tengok ada yang tu belon berwarna biru cikgu. Belon dia gosok kat rambut. Gosok. Dia gosok di rambut. Lepas tu dia akan dekatkan pada cebisan kertas. Cebisan kertas, menarik. Okey, ada yang menggunakan kain, ada yang menggunakan rambut. Yang ini Okey, tu yang dia dah tertarik tu. Dah tertarik dah cebisan kertas dia. Ya. Oh, menarik. Okey, kita tengok sikat pula ke cebisan kertas cikgu. Okey, silakan sikat rambut lagi tu cikgu. Saya rasa sedap tu, saya rasa guna sikat rambut tu. Kita tengok ada lagi yang ada murid-murid dalam talian. Okey, ada juga. Saya rasa ada yang tertarik tu cikgu. Menarik cikgu. So, bagaimana, kenapakah ini berlaku cikgu? Okey, mengapa sikat ataupun pembaris plastik boleh menarik cebisan kertas? Okey, boleh tak saya tanya pelajar yang jawab? Silakan cikgu. Okey. Saya jawab cikgu. Okey, silakan Mimindra. Apabila sikat digosok pada rambut, sikat akan menerima elektron daripada rambut dan bercas negatif.
Hal ini membenarkan sikat menarik cebisan kertas yang bercas neutral. Okey, terima kasih Mimindra. Okey, contoh ini model sikat contohnya. Okey, sikat pada asalnya bercas neutral kerana sikat mempunyai bilangan cas positif dengan bilangan cas negatif yang sama. Bila kita gosok dengan kain atau kita gosok kat rambut, okey, dia menyebabkan sikat ini menerima lebihan elektron dan menyebabkan dia bercas negatif. Kalau tengok Hanif tengok bilangan negatif lagi banyak kan? Betul cikgu. Jadi sikat ni bercas negatif. Bila kita dekatkan pada cebisan kertas yang bercas neutral, cas positif dari cebisan kertas yang akan tertarik. Sebab tu tak semua yang tertarik. Ada yang Menarik tertolak. cikgu. Ialah kerana kita faham bahawa cas negatif dan positif akan tertarik ke arah sesama sendiri, maka jika ada berlebihan cas negatif sini, cas positif di kertas tersebut akan tertarik dekat sikat dan membawa kertas tersebut sekali. Betul. Maksud kat sini, cas negatif dia akan menarik yang berlainan cas. Contohnya, inilah negatif akan tarik positif, tapi negatif tak boleh tarik cas negatif ya, dia menolak. Betul cikgu. Jadi daripada aktiviti ni, kita dapat mengetahui bahawa dalam sikat, dalam badan kita semua ada mempunyai cas elektrostatik, iaitu cas positif kita panggil sebagai proton, cas negatif kita panggil sebagai elektron. Okey, apabila didekatkan dengan cas yang berbeza, dia akan menarik. Di sini adalah daya tarikan lah. Okey, daya tarikan dan daya tolakan tu adalah daya elektrik. Itu daya elektrik cikgu. Oh, menarik betul cikgu. Ialah dari itu yang boleh berlakunya pergerakan kertas, tertariknya rambut dekat alat yang kita gosok tadi ya. Oh, menarik cikgu. Yalah, apa lagi yang akan kita teroka bersama-sama cikgu? Apa dia? Apa lagi akan kita teroka bersama-sama? Okay. So, jadi kita dah belajar dah tentang cas-cas yang ada dalam sikat dalam badan kita. Jadi cikgu nak tanya pelajar, apakah itu medan elektrik? Daripada yang kita dah belajar kan? Apakah itu medan elektrik? Ada murid yang ingin mencuba? Saya jawab cikgu. Okey, silakan. Medan elektrik ialah kawasan sekitar suatu zarah bercas di mana sebarang cas elektrik yang berada pada kawasan tersebut akan mengalami daya elektrik. Okey, terima kasih Intan. Tepat sekali. Di mana medan sendiri maksudnya kawasan cas yang mengalami, bila dia berada dalam kawasan elektrik, dia mengalami daya elektrik. Okey, jadi saya agak-agak Hanif tahu tak fenomena apa dalam kehidupan seharian kita yang berkaitan dengan medan elektrik? Yang berkaitan dengan medan elektrik cikgu. Saya rasa seperti, adakah kita guna seperti dinamo basikal? Kadang-kadang itu ada magnet dan daya elektrik. Adakah itu betul cikgu? Yang itu elektromagnet. Oh, itu elektromagnet. Alamak. Tak apa. Kita jumpa tanya pelajar. Okey, tak apa. Kita bagi murid-murid di rumah. Mesti ada yang lebih pandai dari abang ni. Apa jawapan kepada soalan guru kita? Okey, silakan Gan. Fenomena yang melibatkan dengan medan elektrik iaitu kilat. Okey, Gan, boleh tak anda terangkan bagaimana kilat tu berlaku? Fenomena kilat berlaku apabila awan bergeser dengan udara, menyebabkan wujudnya daya tarikan elektrik yang kita lihat sebagai kilat. Okey, betul kan? Terima kasih. Sebenarnya ni contoh ya. Contoh apabila waktu hujan lebat, okey, awan ni akan bergeser dengan udara, wap air dan air, okey, menyebabkan wujudnya cas-cas positif dan negatif. Cas positif adalah di bahagian atas awan, manakala cas negatif di bahagian bawah awan. Okey, apabila di permukaan bumi ada yang bercas positif, tadi cas negatif dengan positif dia akan apa? Dia akan tertarik cikgu. Ya, so bila dia tertarik di sini, elektron di awan ni akan tertarik pada cas positif di bumi. Okey, bila dia tertarik menyebabkan elektron di sini akan mengalir ke permukaan bumi yang bercas positif. Okey, yang aliran tu adalah yang kita nampak sebagai kilat. Oh, menarik cikgu. Maka banyaklah mungkin ada pergerakan elektron yang sehingga terjadinya kilat tu. Betul. Oh, menarik cikgu. Menarik. Baiklah. Apa lagi cikgu yang mungkin kita menggunakan dalam kehidupan seharian ke ataupun yang ada kena mengena dengan kehidupan seharian kita? Okey, balik pada kilat tadi. Betul. Kalau kilat tadi aliran elektronnya terlalu banyak, Hanif rasa macam mana kalau terkena pada bangunan? Adakah itu boleh diguna pakai semula cikgu jika sabar kepada bangunan dekat bangunan tu ada pengalir kilat. Betul. Supaya dia boleh dibumikan lah, dicaskan. Menarik. Hanif pernah tak tengok kilat di dalam studio?
Nak cuba? Kilat dalam studio cikgu. Saya tak pernah tengok ni. Okey, kita ada tu penjana Van de Graaff. Baik. Ya, ini Okey, cikgu. Baik. boleh hidupkan. Boleh saya pasang cikgu? Boleh. Okey, saya akan pasang. Maka sudah bergerak dah dia punya bahagian di dalam cikgu tali dia. sawat. Tali Sawat dia akan berputar di situ, menyebabkan bila ada geseran barulah kubah penjana tu bercas. Menarik. Maka sekarang kita sebenarnya tengah mengecas kubah penjana tersebut. Ya, betul. Apa yang akan berlaku ni cikgu? Saya ada tertanya-tanya juga ni. Nak tengok kilat kan? Boleh? Okey, boleh. Kita tunggu sekejap. Bagi dia panas sekejap. Baik. Okey. Lepas tu nanti Hanif dekatkan yang bulat tu Yang bahagian bulat ni Baiklah. Mungkin apa yang akan berlaku ni cikgu? Jika saya dekatkan itu, apakah yang mungkin akan berlaku? Cikgu boleh bagi ramalan sikit ke kepada saya? Cuba Hanif tengok, ada tak wire warna merah? Wire warna merah ada cikgu? Okey, wire merah tu bersambung dengan yang pemegang ada kan? Okey. Betul. Okey, cuba naikkan. Okey, itu sebenarnya kalau tak ada wire merah tu, Hanif boleh terkena cas tau Hanif. Sebab dia membumikan cas yang mengalir nanti kalau Hanif dekatkan pada kubah. Menarik cikgu. Kubah tu akan bercas positif, yang ini bercas negatif lah. Yang ini bercas negatif ya. Boleh saya cuba ke cikgu? Saya akan rapatkan pemegang bola ini kepada kubah ini Okey, apa yang akan terjadi? Okey, saya cuba lagi cikgu. Seperti cikgu katakan, kilat dalam studio cikgu menarik. Okey, saya cuba lagi. Apa yang berlaku ni cikgu sebenarnya? Adakah ini perbezaan cas. Pergerakan cas. Perbezaan cas sebab cas negatif ni dia mesti nak ke cas positif. Betul. Okey, jadi sebab tu kena ada wire merah tu untuk dibumikan lah. Okey, itulah sifat-sifat cas. Yang kita nampak tu adalah percikan api dia seperti kilat. I see, menarik cikgu adakah ini bermakna pergerakan ion ni dari yang kecil ini ke kubah ke cikgu ke ataupun kubah ke yang bahagian kecil? Negatif akan ke positif. Ya, negatif akan positif dan negatif adalah pemegang. Pemegang Okey, seperti yang kita perhatikan pun kita boleh nampak pergerakan kilat itu daripada yang bulat yang kecil kepada kubah yang besar. Menarik cikgu. Menarik. Baik cikgu, apa lagi yang akan kita terokai sama-sama ni cikgu? Sebab saya rasa sangat menarik. Kita dah belajar yang kena-mengena kehidupan seharian kita seperti kilat dan juga pergerakan kertas ini, dan juga seperti cikgu katakan tadi, kadang-kadang kita sapu dekat rambut pun boleh menukar cas badan kita sebenarnya mempunyai cas. Okey. Ataupun selain daripada tu, kan tadi kita dah tengok pelajar dah buat eksperimen atau aktiviti meneroka medan elektrik. Adik-adik di rumah juga sebenarnya boleh buat aktiviti ni. Menggunakan barang-barang yang ada di rumah seperti pembaris plastik, sikat penyedut minuman, boleh gosokkan pada rambut, pada lengan anda ataupun pada permaidani pun boleh. Pada permaidani cikgu anak murid saya tadi guna tuala. Menarik. Pun boleh juga Pemaidani boleh dekat rambut kita sendiri, boleh dekat tangan. Maknanya kita boleh lakukan eksperimen di mana-mana saja cikgu. Asalkan kita ada penyedut minuman, asalkan ada pembaris. Menarik. Baiklah cikgu. Saya rasa cikgu, kita akan teruskan penerokaan kita. Tapi murid-murid di rumah akan mesti tanya apa lagi yang kita boleh buat dengan medan elektrik ni. Bagaimana lagi kita aplikasi dalam kehidupan kan? Bagus soalan tu semua. Pastikan jangan ke mana-mana. Sentiasa bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM PM. Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Tadi sebelum kita berehat, saya sangat menarik kerana kita telah melakukan sedikit eksperimen. Kita ada sapu sikat, ada sapu belon, ada sapu pembaris penyedut minuman dekat kain. Lepas tu tiba-tiba kertas boleh terbang. Menarik kan? Kita juga sudah perhatikan penggunaan penjana Van de Graaff pergerakan elektron seperti ada kilat dalam studio ni. Macam-macam tu. Baiklah, hari ini dengan mata pelajaran fizik iaitu medan elektrik, kita ada tenaga pengajar bersama saya iaitu Cikgu Nur Izian Cikgu, menarik betul penerokaan kita hari ini cikgu, dengan kita bermain kilat lah tadi, macam-macam. Silakan cikgu, apa lagi akan kita teroka bersama-sama? Okey, tadi kita dah belajar tentang medan elektrik, kita dah belajar ada cas positif, ada cas negatif. Jadi seterusnya kita nak belajari tentang kekuatan medan elektrik. Okey, kat sini depan ni saya ada letak bawakan
bekalan kuasa VLT ataupun bekalan kuasa voltan lampau tinggi. Okey, bekalan kuasa voltan lampau tinggi ni akan saya sambungkan kepada kit medan elektrik. Okey, di sini kita nak mempelajari tentang kekuatan medan elektrik dan juga corak medan elektrik. Okey, saya menggunakan bekalan arus terus di mana terminal positif yang ini, yang warna merah cikgu sambung ke plat logam di sini. Okey, terminal negatif sambung di plat logam di sini. Bermaksud bila saya hidupkan switch, plat logam ni akan bercas positif lah. Yang ini akan bercas negatif. Okey, jadi saya nak minta Hanif cuba masukkan, letakkan minyak. Saya tuang minyak dalam ni cikgu Ya betul. Berapa banyak yang saya boleh tuangkan cikgu? Dia tenggelam lah plat logam tu. Baik. Okey. Ni sekadar minyak masak ke cikgu? Saya guna minyak masak. Minyak masak. Tapi kalau ikut yang eksperimen sebenar, dia menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun. Adakah ini cukup cikgu atau saya perlu tuangkan lagi? Okey, boleh dah. Cukup baik. Menarik ni cikgu, saya tak sabar-sabar nak tengok apa yang akan berlaku ni. Okey, lepas tu saya nak minta Hanif taburkan biji sawi. Biji sawi cikgu. Berapa banyak perlu saya taburkan cikgu? Boleh taburkan sikit-sikit dulu. Sikit-sikit Saya guna seperti inilah. Boleh? Boleh. Tabur kat tengah tu. Tengah-tengah ya cikgu? Baik, saya akan tabur di tengah-tengah. Adakah itu cukup cikgu atau? Tepi sikit. Oh, tepi sikit. Okey. Kita sebenarnya nak tengok pergerakan biji sawi tu. Baik. Bila dihidupkan di dalam kawasan medan elektrik tu apa berlaku. Okey, saya tambah lagi cikgu? Boleh. Ya, biji sawi dipilih ni kerana agak ringan cikgu ya dan ringan kecil. Dan terapung. Terapung. Baik. Okey, saya pun dah tak sabar tengok ni pergerakan biji sawi. Adakah itu cukup cikgu? Boleh. Ke perlu lagi? Cukuplah. Cukup. Nanti boleh tambah lagi. Baik. Okey, cuma nak beritahu bekalan kuasa VLT ni agak berbahayalah kerana dia boleh sampai ke 7,000 volt. Sampai ke 7,000 volt ya. Kita boleh laras dia lah. Okey, jadi saya hidupkan ya. Baik, silakan cikgu. Okey, sekarang ni belum ada apa-apa pergerakan kan? Betul. Masih lagi kekal biji sawi di tempat yang saya jatuhkan tadi. Saya naikkan voltan ya. Baik. Menarik ni cikgu. Masih belum sudah bergerak cikgu. Dah bergerak. Okey, boleh tengok. Biji sawi sudah bergerak. Okey, cuba Hanif perhatikan macam mana dia punya dia membentuk apa tu? Baiklah, saya tengok seperti ada 3 garisan yang lurus. Boleh dia tambah sudah, lagi Dia sudah melekat, dia melekat dan jadi selari cikgu. Saya tambah lagi. Boleh. Tambah menarik lagi betul. Baik, kita akan tengok apabila saya tambahkan lagi biji sawi di sini. Adakah biji sawi ni akan bergerak juga? Okey. Dia membentuk satu ni lah garisan antara 2 plat logam. Seperti sedang beratur biji sawi ni. Seperti sedang beratur ya, betul-betul lurus ya. Satu biji bertemu satu biji dan ada beberapa barisan yang saya boleh kira mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 barisan cikgu. Okey. Menarik ni cikgu, kenapakah ini berlaku cikgu? Kerana di sini kita tahu kat sini ada plat. Tadi cikgu bagi tahu yang ini ada plat logam negatif. Baik. Yang ini plat logam positif. Baik. Jadi positif dengan negatif dia ada satu daya apa? Kalau daya tarikan seperti yang kita bincang tadi cikgu. Daya tarikan. Jadi biji sawi inilah yang membentuk corak medan elektrik antara 2 plat logam. Ini sangat menarik cikgu. Saya pun sebenarnya terkejut tengok pergerakan biji sawi tersebut dan juga sekarang dia seperti beratur yang lurus ya. Dan juga murid-murid di rumahnya pastikan kalau nak lakukan eksperimen seperti ini, lakukan eksperimen di makmal sekolah bersama cikgu-cikgu anda. Jangan pula buat sendiri kat rumah cikgu, tiba-tiba buat biji sawi lah dengan minyak masak dengan mana-mana. Jangan adik-adik, sila jaga diri, jaga keselamatan. Itu sangat penting. Betul cikgu Betul. Baik cikgu. Okey, daripada aktiviti ni kita dapat mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi kekuatan medan elektrik. Okey, macam tadi saya bila tak naikkan voltan dia tak ada pergerakan, betul? Tak ada pergerakan biji sawi kan? Okey, jadi saya nak tanya murid yang berada di Google Meet. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi kekuatan medan elektrik yang kita nampak pada biji sawi? Ada yang ingin mencuba murid-murid dan talian? Saya cikgu. Silakan. Faktor yang mempengaruhi kekuatan medan elektrik ialah beza keupayaan antara 2 plat logam. Semakin bertambah beza keupayaan antara 2 plat logam, semakin bertambah kekuatan medan elektrik. Okey, betul tepat sekali Mimzal. Maksudnya kat sini beza keupayaan antara 2 plat logam tu adalah yang saya laras voltan ni. Okey, jadi semakin tinggi voltannya,
semakin tinggi juga kekuatan medan elektrik. Menarik cikgu. Maka mungkin semakin cepat juga pergerakan biji sawi itu mengikut garisan tersebut cikgu, menjadi selari. Betul. Betul. Okey, ada lagi satu faktor yang mempengaruhi kekuatan medan elektrik. Kita boleh tanya kepada murid. Baik cikgu. Okey, silakan. Faktor kedua yang mempengaruhi kekuatan medan elektrik ialah jarak antara dua plet logam. Hubungannya, semakin berkurang jarak antara dua plet logam, semakin bertambah kekuatan medan elektrik. Okey, jadi daripada aktiviti ni, kita boleh juga nak kuatkan medan elektrik ni dengan kita dekatkan antara dua plet logam ni. Menarik. So seperti yang cikgu katakan tadi, satu faktor yang untuk meningkatkan daya tarikan ialah ketinggian voltan yang akan kita guna. Yang kedua ialah agaknya kalau lebih rapat, lagi kuat medan lebih kuat cikgu. Betul. Menarik cikgu. Okey, saya tutup dulu boleh? Boleh. Okey. Baik, kita tutup dulu. Okey, jadi kita dah mempelajari tentang kekuatan medan elektrik. Jadi seterusnya kita nak mempelajari pula corak medan elektrik. Medan elektrik pun ada corak cikgu Ya, betul. Adakah, saya tanya, adakah menjadi seperti biji sawi ni? Semua garisan lurus, selari. Okey, so jadi kita dah belajar tadi cas positif. Okey, cas positif yang kita panggil sebagai proton, garis medan elektriknya adalah ke arah luar. Okey, ke arah luar. Manakala cas negatif, garis medan elektriknya adalah ke arah dalam. Okey, jadi bila cikgu dekatkan macam ni, kita nampak perbandingan dia. Okey, dua positif ke arah luar, negatif ke arah dalam. Okey, jadi seterusnya aktiviti kita adalah untuk melukis corak medan elektrik. Okey, boleh ke Hanif lukiskan corak medan elektrik yang Hanif nampak dalam kit medan elektrik dalam ni? eksperimen ni cikgu. Baiklah cikgu, saya rasa adakah medannya akan menjadi lurus cikgu? Saya akan cuba. Cuba. Baiklah, kita akan cuba. Saya sambungkan ion negatif ini kepada ion positif. Baik, saya akan teruskan. Cikgu, yang dua kertas di kiri dan kanan ni adalah punca medan elektrik tersebut cikgu. Ya, betul. Boleh, betul lah tu. Garis tapi saya minta maaf cikgu, saya lukis tak lurus ni. Tak apa, dia pun tak lurus. Betul. Mungkin lebih kemas cikgu kalau kita menggunakan baris. Boleh-boleh di rumah mungkin lebih kemas kita menggunakan baris, tapi tak apa, abang buat secara asas je kita tanpa baris ni. So kita agak je lah ini lurus dan selari. Adakah itu betul cikgu? Betul. Inilah yang Hanif nampak daripada kit medan elektrik ni kan? Betul. Okey, jadi saya nak minta murid-murid yang berada di Google Meet cuba lukiskan corak medan elektrik apabila dua cas berbeza berdekatan. Contoh, cas positif dengan cas negatif, bagaimana corak medan elektriknya? Okey, yang kedua, cikgu nak murid lukis juga apabila dua cas yang sama. Contohnya, cas negatif dengan cas negatif, bagaimana coraknya? Dan yang ketiga, cas positif dan plet logam negatif. Okey. Itu adalah 3 contoh corak, dan yang terakhir adalah yang tu yang Hanif dah buat. Nanti kita tengok murid kita buat betul ke tak. Tengok kita mesti adakah sudah sedia untuk tunjukkan lukisan masing-masing? Kau masih sedang khusyuk tu melukis. Cuba angkat sikit lukisan yang telah dilakukan. Okey, boleh yang pertama cas positif dengan cas negatif. Betul. Siapa nak jawab? Ni antara 2 cas sahaja cikgu. Antara 2 cas. Baik. Kita nak tengok corak dia. Adik-adik cuba angkat lukisan anda ke kamera. Kita tengok. Wow. Oh, okey. Betul. Ada satu garis medan elektrik yang tertarik dari positif ke negatif. Okey, Mifzal, boleh tak awak terangkan daya apa? Daya apa antara 2 cas tu? Maaf cikgu. Daya tolakan atau daya tarikan? Daya tarikan. Cuba betul. angkat semula lukisan anda tu. Supaya kita semua boleh tengok sama-sama. Baiklah. Ada daya tarikan cikgu. Garis dia satu hala. Betul. Arah dia. Betul. Okey. Seperti kaki labah-labah cikgu. Terbuka besar. Okey, seterusnya adalah apabila cas yang sama, cas negatif dengan cas negatif. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Silakan. Okey, boleh nampak tak?
Okey, nampak. Baiklah. Cas negatif dengan cas negatif. Dia daya apa tu? Daya tarikan ke daya tolakan? Daya akan menolak antara satu sama lain. Okey, betul. Okey, betul Yasmin. Betul, menarik. So, maka jika cas tersebut berbeza, dia akan menarik sesama sendiri. Jika cas tersebut cas yang sama, dia akan menolak Antara satu sama lain. Baik, cukup menarik. Okey, lagi satu adalah cas positif dengan plat logam negatif. Cas positif dengan plat logam negatif. Saya rasa saya boleh agak jawapan dia ni, cikgu. Tapi saya tak pasti bagaimana corak dia. Corak dia kita minta murid buat ya. Boleh. Silakan, siapa yang sudah selesaikan? Tu dia, kita ada. Cuba angkat tinggi ke kamera. Okey, betul dia ada satu daya tarikan lurus, yang sebelah sana dia macam kembang sikit. Betul. Saya rasa mereka ni semua berbakat juga lah cikgu dalam lukisan ya, kemas dan tepat lukisan masing-masing ya. Cikgu, seperti yang kita perhatikan sekarang, maka cas positif tersebut tertarik ke daya logam tertarik ke logam yang bercas negatif. Ya, betul. Ya. Ada lagi satu lagi kita nak tengok betul tak Hanif buat murid. Okay, kita tengok lagi satu plat logam negatif dan plat logam positif. Macam yang dalam kit medan elektrik ni. Okey, siapa boleh cuba? Okey, silakan. Cas Okey. positif tertarik kepada cas negatif. Okey, cuba angkat sikit atas. Angkat sikit Nani. Baik. Okey, nampak cuba ke belakang garis sikit je supaya kita nampak semuanya. Baiklah. Adakah itu betul, cikgu? Betul. Dan anak panah dia pun daripada positif ke negatif. Anak panah dari positif ke negatif ya, cikgu? Sebab cas positif dia arah keluar. Betul. Macam ni tadi saya tunjuk. Ni negatif, positif. Maksudnya bila kita dekatkan dia mesti satu garis, satu arah. Betul. Okay. Maka yang saya lakukan, yang saya telah lukiskan di sini, cikgu, saya harus menambah anak panah. Betul. Ya, positif ke negatif. Ya, saya letak anak panah di bahagian tengah, boleh cikgu? Boleh. Baik, so seperti ini. Okey, oops. Minta maaf lah. Mereka murid-murid dalam talian lebih bakat lah untuk melukisnya dari abang kan. Cikgu, saya nampak ada juga seperti garisan di atas sini. Dia macam magnet jugalah. Seperti magnet jugalah. Okey, kita sambung atas ni juga. Dan juga di bawah, cikgu. Ya, betul. Baik. Okey. Itu dia. So, saya rasa jawapan saya ni kalau dapat markah ni, boleh berapa markah ni cikgu, sebab garisan tak lurus ni cikgu. Tak apa. Dia yang penting nampak garis dan bertemu antara dua plat logam dan Betul. juga anak panah dia. Anak panah itu sangat penting. Baiklah cikgu. Apa lagi akan kita terokai, cikgu? Saya rasa sangat menarik sebab kita sudah memahami bahawa ion positif akan ditarik ke ion negatif, dan juga jika ion tersebut mempunyai cas yang sama, dia akan menolak sesama sendiri. Betul. Apa lagi yang kita ada, cikgu? Dengan susunan lagi ni semua. Okey, yang ni setakat ni dah. Ni dah selesai lah. Baik. Menunjukkan kit medan elektrik ni, berjayalah kita menunjukkan dia, kita mempelajari daripada kit medan elektrik ni tentang kekuatan medan elektrik dan juga corak medan elektrik yang terhasil. Betul. Okay. Ya, seperti yang cikgu katakan tadi, mungkin lebih kuat voltan tersebut, maka medan elektrik tersebut adalah semakin kuat. Ya, betul. Betul, cikgu. Dan jika jarak antara dua ini kita boleh panggil apa, cikgu? Kit medan elektrik. Kit medan elektrik. Yang kiri kanan yang dawai ni Plat logam. Plat logam, ya. Maka lebih rapat plat logam tersebut, maka lebih kuat medan elektrik yang akan terhasil. Ya. Sangat menarik, cikgu. Dan juga medan elektrik, seperti cikgu katakan, yang ion positif akan berat ke ion negatif, dan seperti yang kita telah lukis di sini, dalam garisan yang lurus dan selari. Ya. Tetapi yang lain-lain tu ada yang terbuka, cikgu, macam seperti yang saya katakan, seperti kaki laba-laba. Sebab dia bila bercantum tu dia tak boleh langgar antara satu sama lain, dia mesti satu garis lah. Baik, sangat menarik, cikgu. Dan juga inilah yang kita lakukan dari awal tadi, ya, seperti kita lap kain dekat pembaris, di penyedut minuman, ya, yang menyebabkan kertas tersebut boleh terbang, cikgu, ataupun melekat dekat bahan tersebut. Menarik, cikgu. Baiklah, cikgu, apa lagi cikgu ada yang ingin kongsikan dengan kita? Okey, pernah tak Hanif, dia berkaitan dengan medan elektrik juga, Hanif pegang tombol pintu, tombol pintu kereta lah, rasa ada cas. Kadang-kadang rasa kena kadang-kadang, cikgu, dekat pintu-pintu nak keluar dari rumah kan, dia ada bunyi sikit. Kadang-kadang saya langgar kawan saya pun ada bunyi, cikgu.
Oh, ya ke? Tapi tu dululah. Ya, ingat tau kita kena amalkan penjarakan sosial. Tapi dulu. Tapi kadang-kadang masa kita terlanggar tu, dia macam pedih sikit cikgu. Kenapa itu berlaku cikgu? Bermaksud kat sini ada cas yang mengalir dalam badan kita daripada tombol pintu. Okey, sebab tombol pintu dekat luar kan, dia bercas lah, mungkin ada bergeser dengan apa-apa, dan bila ada geseran tu menyebabkan tombol pintu tu bercas, dan badan kita sendiri bila elektron tu mengalir ke badan kita, kita akan terasa renjatan. Tapi tak semualah orang akan rasa, sebab kadang-kadang melalui pemakaian kita. Okey, pemakaian kita contoh kasut getah ke atau jalan berseret ke. Betul. Itu ada tak semualah orang yang akan merasa renjatan tu, sikit je. Betul. Sekali-sekala cikgu saya ingat memang kadang-kadang kita nak keluar daripada pintu yang dikunci kan, kita kena tekan butang cikgu. Ketika tekan butang tu yang kadang-kadang takut jugalah sebab pernah selalu juga jadi langgar dengan kawan lagi. Betul-betul. Dan seperti cikgu katakan, itu juga yang kita pelajari daripada pembentukan kilat. Ya, betul. Cikgu, maka ion positif di bumi dan ion negatif di awan. Menarik cikgu. Dan dia itulah akan mengalir lah. Betul. Menarik betul. Saya pasti murid-murid di rumah pun kan menarik dan juga sentiasa ingin terokai dengan lebih lanjut ya, dengan pelbagai bentuk medan elektrik dan juga aliran-aliran antara cas yang sama, antara cas yang berbeza. Mesti ada banyak persoalan lagi ni. Nanti lepas kita kembali dari kita berehat, tanyakan soalan tersebut ya. Sentiasa bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Saya pun sebenarnya tengah tertarik-tarik dah ni, sebab tadi kita belajar mengenai ion-ion yang berbeza, ion positif, ion negatif dan pergerakan ion tersebut. Mesti ingat lagi kan, ion positif akan tertarik ke ion negatif, dan bagaimana, macam mana yang ada dalam kehidupan harian kita, seperti kilat. Kadang-kadang kita pegang tombol pintu, kadang-kadang sakit hujung tangan tu kan. Ada juga cas ya. Tadi juga sebelum kita berehat, kita juga telah belajar, kita telah terokai mengenai pergerakan ion dan juga aliran-aliran dan garisan-garisan yang saya rasa sangat menarik, dan tentunya saya ditemani oleh tenaga pengajar kita, iaitu Cikgu Nur Izian Saleh dari SMK Teluk Panglima Garang. Cikgu, apa lagi yang kita akan terokai ini cikgu? Saya dah nampak ada radas-radas depan saya, ada bola tengah tergantung. Apa yang akan berlaku ni cikgu? Okey, kali ini pula kita nak meneroka tentang kelakuan zarah bercas apabila berada di dalam suatu medan elektrik. Baik. Okey, dekat sini cikgu tunjuk kat sini Kita masih menggunakan bekalan kuasa voltan lampau tinggi lagi, VLT. Okey, di sini ada kaki retort yang cikgu dah pasang plat logam. Sekejap cikgu dekatkan dia. Okey, kemudian di sini cikgu sambungkan dengan bola polistiren yang bersalut kerajang aluminium. Okey, sekejap ya. Kita ingin bagi dia sama jarak ke cikgu daripada dua-dua plat logam tersebut? Ya, sekejap Baik, tak apa. Saya cuba, sekejap. Okey. Kita menggunakan bekalan arus terus juga. Saya tengok sambung sampai tak Okey, bekalan arus terus. Kat sini cikgu sambung di plat logam di sini. Maksudnya nanti bila hidupkan suis, dia akan bercas negatif. Yang ini positif. Cikgu sambung di sini. Baik. Sekejap ya. Maka di sebelah kanan kita akan ada cas positif cikgu yang berwarna merah ya. Dan di sebelah kiri ialah cas negatif, iaitu wayar yang berwarna hitam. Betul. Baik. Sekejap ya. Okey. Kita nak tengok pergerakan dia. Maksudnya apa kelakuannya apabila berada di satu medan elektrik. Baik. Di mana sini plat logam positif, ini plat logam negatif. Okey, jadi saya akan hidupkan. Silakan. Cikgu sudah pasang dah. Okey. Dan voltannya adalah kosong sekarang ni cikgu kosong. Okey, bila saya hidupkan nanti, saya nak minta Hanif gerakkan dia kepada plat logam negatif. Maksudnya macam inilah. Baik. Okey. Saya hidupkan dulu tanpa naikkan voltan. Cuba Hanif ataupun saya sendiri. Boleh. Silakan cikgu. Okey, saya dekatkan. Okey, yang ini tak ada lagi, maksudnya dia masih berayan begitu je. Betul. Sebab saya tak naik lagi. Cikgu. Sebab saya tak naikkan voltan lagi. Baik. Okey, saya cuba naikkan voltan. Okey. Saya dekatkan pada plat logam negatif. Sekejap ya. Dia
Dia masih mengecas ya cikgu? Dia kena rapat sikit. Baik. So, cikgu telah naikkan voltan tadi dan juga kita ingin perhatikan pergerakan bola polistiren ini yang telah disaluti aluminium. Betul. Sekejap ya, saya dekatkan dia. Kita akan rapatkan sedikit. Mungkin sebab dia beraircon, dia kurang cas lah. Okay, dalam keadaan yang sejuk ni kurang peka tetapi mungkin memerlukan masa sedikit cikgu untuk logam tersebut dicas. Oh, dah terjadi dah. Dah terjadi dah. Sebab saya dah naikkan voltan dan kita rapatkan lah dia punya plat logam. Mungkin menarik cikgu. Cas. Ini bukan cikgu yang menggerakkan dari tadi. Dia bergerak sendiri. Saya cuma gerakkan dia ke plat logam negatif saja. Baik. Kemudian dia akan bergerak sendiri. Okey, cuba kalau saya kurangkan voltannya. Hanif tengok dia punya pergerakan. Baiklah, sekarang kita perhatikan masih bila bergerak tanpa henti. Saya kurangkan voltan Bila kita kurangkan voltan, kelajuan dia pun makin kurang cikgu. Ya, betul. Okey, bila contoh saya gerakkan balik semula dan naikkan voltan. Baik, kita naikkan voltan semula. Tengok, dah mula dah. Tambah kelajuan dan saya rasa ini tak akan berhenti cikgu. Dia tak akan berhenti. Baik. Okey, boleh tak kita tanya murid, kenapa dia tak berhenti? Silakan cikgu. Siapa boleh jawab kenapa bola tu tak berhenti berayun ulang-alik? Saya cikgu. Okey, silakan Yasmin. Kerana terdapat medan elektrik yang mengecas bola itu setiap kali menyentuh setiap plat. Okey, betul. Okey, so kat sini cikgu dah tunjukkan kat sini contoh Okey, di sini contohnya plat bola logam tadi, bola polistiren salut logam berada di antara dua plat logam positif dengan negatif. Okey, saya akan sesarkan dia ke plat logam negatif pada mulanya kan. Okey, bila saya sesarkan dia, okey, di mana di sini seperti ini. Okey, bila kita sesarkan dia di plat logam negatif, kat sini negatif cas negatif pada bola aluminium tu, cas positifnya akan dinyahcaskan. Okey, jadi tinggal cas apa? Tinggal cas positif. Kalau positif dinyahcas, tinggal cas apa je? Negatif cikgu. Ya, negatif. Kalau negatif dengan negatif, daya apa yang terhasil? Tertolak cikgu. Betul. So bila tertolak, ada satu daya tolakan di sini dan bila berbeza cas dengan plat logam positif, dia akan menarik. Okey, jadi dia akan tertariklah ke plat logam lagi satu. Plat logam positif. Saya rasa lebih menarik kerana dia hanya menyentuh plat logam tersebut hanya seketika cikgu. Ya, betul. Tetapi telah dinyahcas dan boleh ditolak ke plat logam yang di sebelahnya pula. Betul. Jadi proses ni berulang-ulang lah sehingga saya matikan switch lah. Maknanya tak ada medan elektrik lagi lah. Okey. Selain daripada itu, ada juga aktiviti menggunakan nyalaan lilin. Nyalaan lilin cikgu? Kita ada video lah. Oh, baiklah. Kita mesti tanya macam mana nyalaan lilin dengan elektrik pula. Kita tonton kejap video ni. Saya tengok api tu pun dah tertarik ke satu logam dan mungkin ditolak daripada logam yang sebelahnya pula cikgu. Bagaimanakah ini boleh berlaku cikgu? Tadi kita tengok bola aluminium ni, kenapa api pun boleh terpengaruh dengan pergerakan elektrik dan logam-logam sini cikgu? Okey, haba daripada lilin tu akan menyebabkan udara mengayon, iaitu mengayon ke positif dan ayon negatif. Jadi bila kita berada di antara dua medan elektrik di sini, contohnya tadi sama juga, plat logam positif, plat logam negatif, dia akan terpecah, tersebar antara dua plat logam. Tapi dia punya sebaran tu tak sama. Kita boleh tanya murid di Google Meet, mengapa sebarannya tu tak sama? Kenapa sebaran api tersebut tidak sama cikgu? Lebih banyak di plat logam negatif. Menarik. Baiklah, siapa yang ingin mencuba ni? Kenapa sebaran tidak sama tu? Tidak sekata mungkin. Saya cikgu. Okey, silakan Yasmin. Kerana ion positif mempunyai jisim dan saiz yang lebih besar dari ion negatif.
Okey, betul. Okay, contohnya ni yang saya dah lukiskan. Okey, haba daripada lilin bila menyebabkan udara tu mengayon positif dan negatif. Jadi ion positif ni jisim dia besar dan saiznya pun besar. Jadi menyebabkan sebaran lilin tu adalah lebih banyak di plat logam negatif berbanding plat logam positif. Maka ke arah yang kita tengok api tertarik tersebut itu adalah plat logam negatif lah cikgu. Dan api tertarik ke bahagian sana. Menarik cikgu. Baiklah, adakah kita punya apa-apa lagi cikgu yang cikgu ingin terangkan? Okey, kita situasi harian lah. Kita boleh bincang situasi harian. Pernah tak Hanif pegang troli pasaraya juga rasa renjatan? Betul cikgu. Itu pun kadang-kadang saya pergi, kalau saya menemani ibu saya kan pergi pasaraya, kena juga. Dekat pintu dah kena, dengan kawan kena. Okey, itu disebabkan geseran juga daripada tayar dengan pemegang besi dekat tayar tu. Jadi dia bercas lah, troli tu bercas. Okey, badan kita juga bila kita sentuh, elektron yang berlebihan dekat troli tu dia nak keluar. Jadi dia akan lalu ke badan kita. Kalau kita pakai kasut getah, kita terasa kuatlah lagi dia punya renjatan tu. Sebab tu dekat troli ada diletakkan besi, okey, untuk menyahcaskan troli tersebut juga. Saya rasa itu sangat menarik cikgu. Boleh berikan rumusan dengan apa yang kita telah terokai bersama-sama hari ini? Okey, daripada aktiviti kita meneroka tentang kewujudan medan elektrik. Jadi pelajar atau murid-murid semua dan adik-adik semua yang menonton di Didik TV dapat memahami bahawa kehidupan kita adalah dikelilingi oleh medan elektrik. Okey. Ya, cikgu, adakah murid-murid kita ingin berkongsi rumusan mereka? Okey, boleh juga. Panggil pada siapa boleh berikan kesimpulan daripada aktiviti meneroka hari ini? Okey, siapa tu? Ada yang ingin mencuba kan? Silakan. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok bersama akan berlaku pemindahan elektron. Bahan yang pertama akan terima elektron dan bercas negatif dan bahan lain akan bercas hilang elektron dan bercas positif. Jadi, kedua-dua bahan ni akan tertarik. Betul. Betul, tepat sekali kan? Betul cikgu betul. Baiklah cikgu, dengan itu kan saya rasa kita sudah pelbagai perkara yang kita terokai hari ini dalam mata pelajaran fizik mengenai medan elektrik. Saya juga sebenarnya telah banyak mengingat semula bagaimana ion positif tertarik ke ion negatif dan juga pergerakan lakaran tersebut itu sangat penting. Dan tentu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tenaga pengajar kita iaitu Cikgu Nur Izzian Saleh dari SMK Tenlok Panglima Garang dengan segala penerokaan dan eksperimen yang kita ada hari ini. Cikgu, saya rasa sangat menarik. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid dalam talian. Kita ada 6 orang iaitu Muhammad Mizal, Intan Nazura Hakim, Fatin Hanani, Yasmin Hanani, Mivindra dan juga Kan Siawan, juga dari sekolah yang sama, SMK Teluk Panglima Garang Tahniah dan cemerlang anda semua. Kepada mereka di rumah juga, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kerana bersama kami hari ini di Teroka Didik TV KPM kerana bangun awal pagi hari Sabtu dan kita tengok cikgu melakukan eksperimen pula. Tetapi sekali lagi saya ingin mengingatkan, kalau nak lakukan eksperimen, pastikan kita menjaga keselamatan. Baiklah, dengan itu cikgu, sebelum kita berakhir nanti, kita ada cikgu ada sedikit persembahan. Ya betul. Kita ada lagu medan elektrik cikgu jom kita sama-sama nyanyikan lagu medan elektrik sambil kita kibarkan jalur gemilang. Medan elektrik ialah kawasan cas elektrik yang mengalami daya elektrik. Ada cas positif dan juga negatif. Sama cas akan menolak, berlainan cas pula akan menarik. Oh cas, oh seronoknya, saya sudah faham. Sekali lagi cikgu Okey, lagi sekali. Dan elektrik ialah kawasan cas elektrik
cas positif dan juga negatif. Sama cas akan menolak, berlainan cas pula akan menarik. Oh cas, oh seronoknya. Didik TV KPM